Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, amma ba'da. InsyaAllah tuan-tuan, seperti biasa, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan, peluang, kesihatan dan juga paling penting kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menyambung kembali pengajian kita, iaitu protokol sembahyang. Dari segi kita fokus 8 perbuatan dalam protokol sembahyang. 5 ucapan dalam protokol sembahyang dah settle, kita akan sambung malam ni, iaitu 8 jenis perbuatan di dalam perbuatan ataupun dalam protokol sembahyang. Kita akan sambung tajuk baru, iaitu kedua daripada 8 perbuatan di dalam sembahyang, iaitu qiyam. Malam ni kita nak bincang qiyam, tuan-tuan. Kita nak bincang qiyam dan nak bincang juga isu yang berkaitan dengan qiyam ataupun berdiri. Bagaimana isu sembahyang yang tak mampu berdiri, isu yang boleh berdiri tapi tak mampu duduk. Macam mana tata cara yang dianjurkan oleh mazhab kita. Dia berbeza sedikit mazhab, tuan-tuan. Hanafi dah lain sikit. Kita fokus mazhab kita. Ada isu yang berdiri hanya mampu, duduk tak mampu. Itu simple, berdiri sahaja sembahyang 4 rakaat. Ada yang ketiga, simple juga, berdiri tak mampu, hanya duduk sahaja mampu. Ini lebih simple. Yang pertama yang perlu kita berhati-hati, iaitu dia berdiri boleh, duduk pun boleh. Tapi kalau duduk, dia tak boleh bangkit. Itu dia kena tahu cara dia. Dia berdiri boleh, duduk boleh. Tapi kalau dia duduk aja, dia dah tak boleh bangkit dah. Kena duduk sampai 4 rakaat. Itu kita nak pilih duduk ataupun berdiri. Mazhab kita. Itu yang lebih yang kena panggil apa? Yang perlu fokus sedikit. Yang lain dia simple saja. Jadi 3 isu besar tu, tuan-tuan. Isu yang kedua, orang yang mampu berdiri, duduk tak boleh. Itu memang kena berdiri sajalah. Isu yang ketiga simple juga, dia tak boleh duduk, dia tak boleh berdiri, duduk semua rakaat. Baik, kita tengok tuan-tuan makna berdiri. Qala al-musannif rahimahullahu taala, rukun yang kedua daripada 8 jenis rukun perbuatan di dalam protokol sembahyang yang bernama qiyamum, iaitu berdiri betul. Ini juzuk yang kedua. Maksud rukun ni, tuan-tuan, bahasa kita rukun ni dia termasyarak, dia bahasa syarak. Bahasa kita dia panggil juzuk. Satu daripada juzuk sembahyang. Satu daripada juzuk ataupun bahagian daripada diri sembahyang. Ini nak lengkap sembahyang kena cukupkan dia punya 8 juzuk dia dan 5 juzuk ucapan. Jadi 8 juzuk perbuatan, 5 juzuk ucapan dikombinkan dan sempurna pelaksanaan. Dia ada 2. Satu cukup, yang kedua sempurna pelaksanaan. Kalau tak cukup, tuan-puan, maka tidak dinamakan sembahyang sebab tak sempurna bahagian diri, spare part tak cukup. Itu dia panggil bahagian daripada diri sembahyang. Kalau cukup 13 tapi tak sempurna pelaksanaan, tak dinamakan sembahyang juga. Cukup kesemuanya, tetapi ada di mana-mana fail dari sudut syarat pelaksanaannya. Syarat ini memang kena refer peraturan syarak.
Syarat dia panggil syarat sah. Sebab tu kita sedang bincang syarat sah setiap juzuk, setiap rukun. Okey, makna qiyam itu ialah berdiri betul dengan cara menegakkan tulang belakang seseorang. Itu betul tu dari sudut mana tuan-puan? Betul ini kita kena betulkan, cara dia ialah betulkan tulang belakang kita. Sebab itu dia ada dua level tuan-puan. Level pertama ialah dia panggil minimum ataupun level yang sekurang-kurang berdiri walaupun tak cantik belakang dia, sah. Level yang kedua dia panggil berdiri yang cantik ataupun berdiri yang afdal. Yang macam kita buat ni tuan-puan, majoriti kita buat itu adalah cara berdiri betul yang sempurna, yang cantik ataupun yang afdal, yang dapat bayaran pahala afdal ataupun aktsaru sawaban. Okey, yang pertama, ini level yang pertama. Dinamakan berdiri betul di sisi syarak juga ataupun di sisi istilah fiqh ialah berdiri dalam keadaan membongkok ataupun tunduk badannya sekira-kira sampai sekira-kira tunduk badannya itu sampai dua tangan. Kita nak tahu orang panggil level tunduk yang pertama, dinamakan juga tunduk di dalam sistem syariat agama kita. Cuma dia tunduk sekadar yang sah, yang wajib, bukan tunduk level cantik. Iaitu tahap dia al-inhina. Inhina ni tunduklah, bongkoklah. Bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayh. Itu dia panggil inhina ataupun dia panggil tunduk. Dia panggil rukuk. Ni beza nak tahu tu qiyam ini level minimum qiyam dengan level minimum rukuk. Dia beza sedikit sahaja. Qiyam ada 2 level, rukuk dia ada 3 level. Bulan depan kita akan belajar rukuk. Rukuk ni dia ada detailnya, ada 4 lah. Tapi asasnya ada 3 level rukuk. Rukuk yang pertama ialah rukuk yang basic, yang wajib, bukan cantik pun tapi sah rukuk tersebut. Dia beza sedikit dengan minimum qiyam. Yang kita nak belajar ini ialah 2 level qiyam. Qiyam yang basic, qiyam yang wajib, dan qiyam yang terbaik yang kita nak buat tu betul segala lurus, atau apa nama ini, berdiri yang lurus. Ada rukuk tuan-puan level kedua dia panggil level rukuk yang terbaik, yang afdal, rukuk yang cantik macam kita nak buat tu. Ada yang ketiga ialah rukuk yang makruh. Ni bulan depan kita akan belajar macam mana rukuk yang makruh. Tidak ada pahala kalau dia rukuk level makruh ini, cuma sah. Iaitu kepala dia menjunang ke bawah, punggung dia lebih tinggi. Macam mana teknik dia buat? Minggu depan demo, kita tunjuk demo depan. Kalau kita tak tunjuk, dia tak perasan pun. Kadang-kadang kepala menjunang ke bawah. Macam mana nak jadi menjunang ke bawah tu? Ada cara dia lah, tangan dia terlebih. Dia semua ni position ni tuan-puan, dia orang panggil apa? Dia ada rahsia dia. Kalau terlebih sedikit tangan dia kena straight. Kalau terlebih kita letak posisi tangan, sepatut 2 tangan ini diletakkan di 2 kepala lutut. Kalau kita letak 2 tangan di betis kita, dia dah fail dah. Maksudnya dah jadi level ketiga, iaitu rukuk lebih kepala daripada punggung. Itu makruh. Ada yang keempat tuan-puan, rukuk yang boleh membatalkan sembahyang. Ada cara dia buat, dia tak sama ada perasan ataupun tidak, sedar ataupun tidak, tetap sembahyang dia itu fail. Kenapa? Rukuk dia rukuk yang boleh menyebabkan batal sembahyang dia. Okey, kita tengok dulu tuan-puan qiyam dulu. Dia ada 2 level qiyam. Qiyam yang pertama dinamakan qiyam juga, disebut dalam kitab kita ini, iaitu tunduk dia ataupun bongkok dia ni, badan dia tak lurus pun. Macam kita dah buat ini yang terbaik, level kedua. Level pertama tuan-puan, kalau dia tunduk, 2 tangan ni, 2 tangan dia hulur ke 2 kepala lutut. Kalau sampai, itu dia panggil minimum rukuk. Kalau tak sampai, itu dia panggil minimum qiyam. Itu dia beza. Sekurang-kurang, minimum ni mana? Sekurang-kurang level qiyam. Boleh dinamakan qiyam walaupun tak cantik, sah qiyam. Ni bukan kira orang mampu tak mampu tuan-puan. Kalau tak mampu, kadar dia boleh sajalah bongkok. Orang yang bongkok, sama ada bongkok tua ataupun dia problem dia punya saraf dia boleh sekadar rukuk qiyam.
tapi seolah-olah seperti rokok. Itu kadar yang dia mampu. Tak okey yang tu. Sebab itu dia panggil special case. Orang yang mampu qiyam kadar dia. Walaupun tengok macam rokok, tak apa yang tu. Ni kita nak bincang orang yang mampu, bukan orang yang tak mampu. Dia mampu tapi dia nak pilih qiyam yang biasa, yang wajib, bukan yang terbaik. Level mana? Iaitu kalau kita berdiri tuan-puan, dua tangan kita ini kita hulur kedua kepala lutut. Sampai dah? Tak sampai pun. Itu dipanggil level minimum qiyam. Betul. Minimum qiyam ini sekurang-kurang berdiri. Kalau rendah sedikit, dah sampai dah dua kepala lutut. Cuma tak cantik lah. Tak macam rokok yang seperti biasa. Kalau dah sampai dua kepala lutut ni, tangan kita boleh pegang dua kepala lutut, tuan-puan, itu dipanggil rokok yang sempurna, rokok tapi hak minimum. Saya tunjuk tuan-puan, takut tak perasan. Qiyam ni, qiyam bukan rokok lagi, kita qiyam baru ni. Qiyam cuma nak cerita level pertama. Nak cerita qiyam level pertama, bukan level kedua yang kita dah buat. Yang kita dah buat macam ni tuan-puan, ini level kedua yang afdal, lurus segala tulang selada belakang kita. Itu dipanggil qiyam, berdiri betul ataupun lurus segala tulang belakang kita. Yang saya nak cerita level pertamanya tuan-puan, tunduk dua ni sampai. Okey, dicekap, dia straight tegakkan tuan. Ni sampai dua. Sampai ini dipanggil, kadar ini tuan-puan dipanggil level sekurang-kurang rokok. Itu dipanggil had aqallu rokok, sekurang-kurang rokok. Yang terbaik rokok ialah sama punggung dengan kepala. Itu yang terbaik. Atas sedikit sah rokok. Atas lagi itu qiyam. Sah qiyam, bukan terbaik, sah. Dua ni tuan-puan, kita pegang. Ini ukuran. Sebab tu kita andaian dua ni pegang. Bukan semua pegang dah. Qiyam tak disyaratkan pegang dua kepala lutut. Rokok pun tuan-puan, rokok dia ada, akan datang kita bincang, dia ada perbuatan asin, perbuatan sunat. Rokok ni tuan-puan, antara perbuatan sunat ialah meletakkan dua tangan ke atas dua kepala lutut. Itu sunat. Kalau rokok sambil tak pegang dua kepala lutut pun sah, cuma makruh. Rokok tuan-puan, Allahu Akbar, tak pegang pun boleh. Kenapa? Kerana pegang itu sunat hai'ah yang asil, pegang dua atas kepala lutut. Jadi andaiannya tuan-puan nak tahu rokok tunduk kita level mana, kalau kita pegang sampai, maka itu dipanggil level rokok. Atas sedikit, naik atas. Ini tak sampai, bukan dua kepala lutut dah. Saya dah pegang paha saya. Maka ini orang panggil apa? Ini orang panggil qiyam, sekurang-kurang qiyam. Allahu Akbar. Sah, bongkok macam bongkok tua. Macam tu raya tu. Boleh? Kenapa boleh? Kerana itu qiyam level pertama, dipanggil sekurang-kurang qiyam. Bukan nak suruh buat lah tuan-puan, nak tahu dia punya hak ataupun dia punya level qiyam yang sekurang-kurang qiyam dan qiyam yang terbaik. Yang terbaik kena lurus lah. Qiyam yang terbaik, kita luruskan dada kita ataupun belakang kita, tapi kepala dia tak lurus. Kepala jangan pandang ke depan, kepala dia membokok ke bawah. Sunat. Sunat tuan-puan, sunat dada kita straightkan badan kita lurus, tapi kepala kita sunat ke bawah. Dada sahaja sunat straight, tapi kepala kita tunduk ke bawah. Itu kepala sunat melihat tempat sujud. Yang lurusnya sunat ialah dada kita, jangan dada membongkok. Itu dipanggil qiyam. Baik, saya tuan-tuan, kita nak tengok isu syarat sah qiyam. Dia ada satu sahaja. Syarat sah qiyam satu sahaja. Apa dia? Berdiri dalam keadaan membetulkan tulang belakang seseorang. Betul itu tengok level tadilah. Nak level yang terbaik, betulkan kadar dia mampu yang cantik. Kalau dia tak mampu cantik, dia boleh kadar dia boleh. Walaupun dengan cara bersandar ataupun terpaksa dibantu oleh orang untuk betulkan, wajib buat. Dia tak boleh betul badan dia ni, bongkok. Tapi kalau orang kalau bersandar boleh betul, wajib dia bersandar. Kalau ada tempat untuk bersandar ketika solat. Kenapa? Kerana berdiri betul itu wajib.
betulkan belakang dia itu wajib. Maka kalaulah terpaksa kena menyandar di dinding, mampu, wajib menyandar di dinding untuk dia betulkan tulang belakang dia. Ataupun dalam kitab sebut, kita ni sebut, ataupun dengan cara dibantu oleh orang sekalipun kena. Kalau ada orang yang boleh bantu kita, kita nak solat ini, minta dia tolong betulkan, dia tolong pegang. Kalau tak pegang dia akan jadi bongkok. Kena pegang. Kenapa? Kerana berdiri bagi sembahyang wajib adalah wajib. Adapun berdiri bagi sembahyang sunat, sunat. Dia beza tu pandai. Sembahyang sunat ini 13 rukun itu, dia 12 sahaja rukun yang wajib. Satu rukun qiyam itu dipanggil sunat, sembahyang sunat. Cuma ulama sebut dalam kitab yang besar, I'natul Talibin Sulamus Sibyan, dia pembayaran pahala hanya dapat separuh sahaja. Sembahyang sunat bagi orang yang sembahyang keadaan duduk, dia hanya boleh separuh sahaja, tak full. Itu dari sudut bayaran pahala. Baik, kita nak last sekali tuan-tuan nak tengok isu baik berdiri, isu ataupun masalah orang yang mampu berdiri. Baik, okey, sebelum tengok isu tuan-tuan, sebelum tengok isu 3 tadi, kita nak jelaskan dulu dalam kitab kita ni, dia nak jelas dulu berkaitan dengan hukum secara umumnya berdiri betul ni. Berdiri dalam keadaan baik, tidak sah seseorang yang mampu berdiri tetapi berdiri dalam keadaan yang membongkok badannya hampir kepada ataupun menyamai sekurang-kurang rokok, kerana tahap tersebut tidak dinamakan berdiri di dalam istilah fiqh. Maksudnya dia mampu berdiri betul, tiba-tiba dia sengaja pilih untuk berdiri bongkok level sama dengan had rokok, itu tak, itu tidak sah. Baik, kita terus kepada last kali tuan, isu. Ada 3 isu tadi. Baik, isu yang pertama, orang kita dah tahu berdiri ini wajib. Berdiri ini wajib. Kalaulah bila dia boleh duduk, sebelum nak bincang isu tu tuan, berdiri ni wajib. Bila dia boleh duduk? Dia boleh duduk ni apabila dia panggil apa? Sakit yang dibenarkan duduk. Ataupun bahasa umumnya dalam kitab sebut apabila dia tak mampu. Kita nak tahu penilaian tak mampu ini, selalu dah kita sebut, kita ulang saja hari ni. Dia boleh duduk ni tuan, dia berdiri, tiba-tiba dia tak mampu. Penilaian tak mampu itu, ataupun dari awal lagi tuan-puan dia pergi dia duduk terus, kita nak tahu penilaian mampu tak mampu. Baru kita bincang isu. Kita nak tahu orang mampu dengan orang tak mampu. Sebab kalau orang mampu wajib berdiri semua 4 rakaat kerana dia mampu. Kalau orang tak mampu tuan-puan, tengok tak mampu tu setengah rakaat saja, setengah lagi dia boleh berdiri. Dia datang tuan-puan, takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, mampu. Tiba-tiba surah, iman baca surah, dia dah tak mampu, dia boleh duduk. Kadar untuk apa penilaian kadar mampu tak mampu macam mana? Ini disebut di dalam kitab. Banyak kitab lah. Kalau biasa kita modul kita ini diadaptasi daripada kitab Sulamus Sibyan jilid yang pertama, dan kita itu dinakalkan daripada Syekh Zakaria Al-Ansari. Penilaian dia tuan-puan, sekiranya tak mampu, yang kata tak mampu ini sekiranya boleh mengganggu khusyuk, itu sakit dia ini. Kalaulah boleh mengganggu khusyuk, tak berat pun tuan-puan, bukan kadar yang berat boleh duduk, tak, ringan saja. Kadar dia tuan-puan, sekiranya kita tahan, kalau nak berdiri boleh, tapi terpaksa layan sakit ini, boleh menghilangkan khusyuk. Ketika itu dibenarkan duduk. Sakit apa tak kisah tuan-puan, sakit pinggang, sakit lutut, sakit belakang. Ada orang tanya, sakit gigi boleh duduk? Tak ada kena-mengena, dia kata boleh duduk dah. Baik, panduan ini tetap terpakai. Panduan ini tuan-puan tetap terpakai, cuma dia kena detail sedikit. Kalau sakit kaki, sakit pinggang tuan-puan, okeylah, sebab dia duduk tahan ni. Tahan sakit kaki, tahan sakit lutut, tahan sakit pinggang, tahan sakit belakang. Tahan dia ini boleh menghilangkan khusyuk. Walaupun dia semayang memang tak pernah khusyuk pun, tak apalah itu. Apa makna khusyuk tuan-puan? Fokus, tumpuan sembahyang. Dia boleh menghilangkan tumpuan daripada dia ingat bacaan. Makna tumpuan kepada bacaan, tumpuan kepada perbuatan. Sekarang ni dia ingat dia buat apa? Qiyam.
Sekarang ini sekejap lagi rokok. Itu tumpuan kepada perbuatan sembahyang. Khusyuk ni tumpuan. Khusyuk kepada ucapan, tumpuan kepada ucapan apa yang dia baca. Boleh mengganggu tak? Kerana duduk layar sakit, boleh mengganggu, dibenarkan duduk. Kalau sakit gigi, sakit kepala tuan-puan, boleh kena duduk. Kalau sakit gigi dia ini boleh menghilangkan ataupun boleh mengganggu fokus ataupun tumpuan bacaan dia, boleh duduk. Kalau duduk itu boleh menghilangkan, tapi kalau duduk sama dengan berdiri, sakit gigi tuan-puan, tak dibenarkan duduk. Sebab kalau duduk pun sakit dia ni sama saja, tak boleh sama saja, maksudnya bukan mengurangkan pun. Itu tak dibenarkan duduk. Sebab sama. Macam sakit pinggang, sakit lutut tu tuan-puan, kalau duduk dia kuranglah. Sebab ada kaitan dengan duduk. Itu panduan ni tetap terpakai ya. Kalau sakit kepala, duduk layan sakit kepala, tuan-puan hilang fokus, kalau dia duduk boleh tak kurangkan? Boleh kurangkan, boleh duduk. Walaupun tidak ada kaitan pun dengan berdiri. Maksudnya tidak ada kaitan dengan lutut, dengan dengan pinggang dan sebagainya. Itu panduan ini terpakai. Baik, kita tengok isu yang pertama tuan-tuan. Isu yang pertama, orang ni dia berdiri boleh. Ini yang agak complicated sedikit. Dia berdiri boleh, duduk pun dia boleh. Tapi isu dia tuan-tuan, kalau duduk tak boleh bangkit. Dia tak boleh dan nak bangkit dia, tolak pun tak naik tuan-tuan. Kena ada orang tolong bangkit lah, tolong angkat dia. Siapa nak tolong angkat dia? Diri pun boleh, duduk pun boleh. Tapi isu dia kalau duduk dia tak boleh bangkit rakaat kedua, dan tak boleh bangkit rakaat ketiga, tak boleh bangkit rakaat keempat, nak naik keempat. Mazhab kita dia berlainan sedikit tuan-tuan. Kalau orang jenis ini, dia kena pilih berdiri, jangan pilih duduk. Sebab berdiri itu wajib. Berdiri itu tuan-puan wajib setiap rakaat dia mampu. Sebab dia mampu berdiri. Rakaat pertama dia berdiri. Duduk jangan duduk. Dia rokok sambil berdiri, sujud sambil berdiri, duduk antara dua sujud sambil berdiri. Naik ke rakaat kedua, berdiri lagi lah. Naik isyaratnya. Rakaat kedua berdiri. Rokok berdiri, sujud pun berdiri, duduk antara dua sujud pun berdiri, duduk tahiyat awal pun berdiri. Naik rakaat ketiga, berdiri. Cuma bila dia kena duduk tuan-tuan? Rakaat terakhir. Rakaat terakhir, rakaat keempat, kalau dia sembahyang 4 lah. Rakaat terakhir, rakaat keempat, dia rokok, dia sujud, kena sujud seperti biasa. Kenapa? Kerana dia mampu duduk. Kenapa boleh duduk rakaat terakhir? Kerana dia dah tak wajib bangkit rakaat kelima. Kalau dia tak duduk rakaat terakhir tuan-tuan, tak sah. Kenapa? Kerana dia mampu duduk, dan rakaat yang terakhir tak perlu berdiri. Ini agak bukan complicated sangat tuan-tuan, tapi kena ingatlah sedikit yang ni. Takut kita borong terus duduk. Tak boleh. Mana boleh duduk sebab dia mampu. Dia kata, ustaz saya ni kalau duduk tak boleh bangkit dah. Kena orang tolong bangkit, tolong angkat. Lepas tu saya terus duduk. Mana boleh terus duduk. Ini saya sebut mazhab kita dia agak berlainan sedikit. Tata caranya tak boleh terus duduk. Orang tanya tuan-puan, lepas tu rokok dengan sujud macam mana cerita dia? Kan rokok berdiri, rokok memang sambil berdiri pun. Bukan boleh duduk lagi rokok. Rokok kena berdiri. Sujud itu kena berdiri juga. Orang tanya kaifiyah, tata cara sujud dengan rokok itu macam mana tata cara? Adakah sama? Kalau mampu kena rendahkan sedikit sujud itu. Kalau mampu kena rendahkan sedikit sujud. Dengan rokok, kan rokok kan sama, Allahu Akbar, rokok macam biasalah kita mampu. Sujud, maka sujud ini kalau dia mampu rendahkan sedikit daripada rokok. Rokok seperti biasa dia buat yang afdal, yang cantik. Rokok macam ni, Sami Allahu liman hamidah, sujud tak boleh turun tak naik dah. Maka dia kena sujud lebih rendah sedikit. Maksud dia sujud lebih rendah. Tak makruh, kerana itu bukan rokok, itu sujud. Kalau rokok seperti itu makruh, kerana rendah kepala daripada punggung. Tapi ini bukan rokok, ini sujud. Tapi kalaulah dia tak mampu, buat sama saja tuan-puan. Rokok pun sama, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sujud ni sama juga, dia tak mampu rendah dah.
Kadar itu sahaja, tak boleh tekam lagi. Kalau dia boleh tekam lagi, kena rendah sedikit sujud daripada rokok. Duduk antara dua sujud, berdiri. Tahiyat awal, berdiri. Baca dalam keadaan berdiri sebab dia tak boleh duduk. Okey, tuan-tuan, settle. Itu isu pertama, settle. Ada orang tanya tuan-tuan, isu pertama. Ada orang tanya, tuan-tuan tak tanya tak apa, ada orang tanya. Boleh tak kalau ganti-ganti? Dia kata, kan dia rokok okey. Sujud, dia kata, sujud ini saya nak ganti, nak duduk tak boleh. Kalau duduk saya tak bangkit dah. Tapi kalau saya duduk atas kerusi, saya boleh bangkit. Nampak tak tuan-tuan? Ada orang tanya. Bantu juga kita, ada orang tanya ni. Dia kata nak pilih kerusi, tak nak rokok atas, tak nak rokok secara macam ni. Kalau saya pilih duduk boleh tak? Duduk atas kerusi. Kan ada setengah orang buat macam tu. Dia tarik kerusi daripada rumah, dia bawa kerusi, buka pintu kereta, pikul kerusi. Kita pun terkejut juga. Abang Haji kuat ni. Dia kata saya okey ustaz. Lepas tu kerusi ni buat apa? Nak duduk lah. Dah okey, macam mana nak duduk? Saya tak boleh duduk. Saya berdiri boleh, duduk saya tak boleh bangkit. Lepas tu buat kerusi ni. Kerusi ni nak duduk lah. Maksudnya dia tak nak rakaat terakhir sepatut dia duduk kan. Rakaat terakhir tu dia duduk, tapi dia tak nak pilih duduk bawah. Dia nak duduk atas kursi. Boleh ke tidak? Jawab dia tuan-tuan, boleh. Asalkan duduk, rakaat terakhir tu kan duduk, boleh sama ada duduk di bawah ini lantai ataupun duduk di atas benda, duduk atas kursi. Rakaat kedua, rakaat terakhir kita dah tahu. Ni rakaat pertama nak rokok turun, boleh tak duduk atas kursi? Mudah kunci dia tuan-tuan. Kalau dia duduk atas benda tapi dia boleh bangkit balik untuk berdiri, jawab dia boleh dia duduk. Maka tuan-tuan, kalaulah dia duduk atas kerusi dan dia boleh bangkit balik untuk rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat tak apalah, maka boleh dia duduk atas kerusi sebab dia boleh bangkit. Jadi boleh pilih tuan-tuan, sama ada tuan-tuan nak kekal macam biasa, iaitu rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat wajib duduk. Duduk tahiyat akhir, salam dalam keadaan duduk sebab dia boleh duduk. Okey, settle tuan-tuan. Mudah saja. Isu yang kedua lagi mudah dan isu ketiga pun mudah. Isu kedua apa dia tuan-tuan? Isu yang kedua, dia tak boleh duduk. Dia hanya berdiri sahaja. Ini mudah saja tuan-tuan. Duduk memang tak boleh. Dia berdiri saja boleh. Ada tak orang? Kalau ada lah tuan-tuan, dia memang tak boleh duduk. Yang tadi boleh duduk, cuma dia tak boleh bangkit. Yang ni duduk pun tak boleh, hanya berdiri dia boleh. Jawab dia tuan-tuan, wajib sembahyang dalam keadaan berdiri keempat-empat rakaat. Rokok memang berdiri, sujud dalam keadaan berdiri. Tahiyat awal berdiri, tahiyat akhir berdiri, salam pun berdiri, semua berdiri. Rokok dengan sujud sama macam tadi. Kalau dia mampu lebihkan sujud, lebihkan sedikit. Kalau dia tak mampu, lebihkan sedikit sujud, sama saja level dia. Okay, settle. Dan last sekali isu yang terakhir tuan-tuan, dia tak boleh berdiri, hanya boleh duduk. Ni lagi mudah lah tuan-tuan. Ni hak baru ni. Daripada takbir lagi dia duduk dah. Tapi dengan syarat memang dia betul-betul tak boleh berdiri. Kalau dia boleh berdiri beberapa minit tuan-tuan, ataupun takbir boleh berdiri beberapa saat, ini wajib berdiri sekejap. Jangan borong terus. Ini cerita yang ke isu ketiga, memang dia tak mampu dari awal. Dia pergi tu duduk terus, sama ada duduk atas kursi boleh ataupun duduk di lantai. Cuma ulama bincang dalam mazhab kita, nak duduk ini yang mana terbaiknya? Asalkan nama duduk boleh tuan-tuan, sebab dia berdiri tak mampu. Kadar kemampuan sama ukuran dia. Kalau dia mampu takbir Allahu Akbar, dah tak boleh terus, kena duduk. Iaitu kena berdiri sekejap, sebab dia mampu takbir dalam keadaan berdiri. Kita dah bincang sebelum daripada ni tuan-tuan, syarat sah takbir wajib bukan sunat. Wajib takbir dalam keadaan berdiri bagi orang yang mampu. Nak tahu mampu ni,
boleh tak sempat kadar masa untuk selesai takbir beberapa saat saja, tak sampai 30 saat pun, Allahu Akbar, boleh berdiri. Lepas bar tak mampu nak teruskan, ketika tu boleh duduk. Duduklah. Contohnya dia ni, kita cerita isu yang kamu tiga ni memang tak mampu ke empat rakaat, boleh duduk. Isu dia tuan-puan, nak duduk ini macam mana? Ni ada orang tanya, nak duduk ni macam mana? Jawab dia ada dua. Pertama, duduk kadar wajib. Yang kedua, duduk yang terbaik. Maka untuk sah duduk tuan-puan, wajib kadar wajib, duduk dalam keadaan apa jua sekalipun asalkan nama duduk sah. Sah. Nak duduk bersila boleh. Nama duduk tak? Ya, duduk bersila. Nak duduk hunjur kaki ke depan boleh. Nama duduk juga. Ataupun nak duduk seperti tahiyat awal, duduk juga. Ataupun nak duduk seperti tahiyat akhir, ya, duduk juga. Ataupun nak duduk, orang tua panggil duduk Cina rugi. Tu pun tak tahu tu. Dia duduk fras, Cina fras. Ini orang tua lah, bukan tuan. Dia angkat kaki depan dua-dua, dia buat macam tu. Boleh juga duduk juga dinamakan duduk. Kan kaki kita angkat dua-dua macam tu, tangan duduk macam tu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Punggung dua lantai, dua punggung rapat ke lantai. Tetapi bukan terbaik. Level terbaiknya tuan-puan, duduk seperti tahiyat awal. Iftirash itu duduk yang sunnah, duduk yang dapat pahala sunnah, pahala sunat. Duduk tahiyat awal. Atas kursi boleh. Duduk juga, dipanggil duduk juga atas kursi. Kalau dia mampu duduk iftirash itu terbaik. Tapi kalau dia tak mampu, kadar dia mampu duduk atas kursi boleh. Okey, settle tuan-puan. Habis 3 isu. Masa kita ada lagi tuan-puan, kita terus kepada rukuk. Ingat bulan depan, tapi kita terus kepada rukuk. Sebab dia yang simple kita expresskan tuan-puan. Just kita nak tahu saja, kita dah buat setiap hari. Just kita nak improve kita punya knowledge untuk tahu level basic terbaik. Yang ni yang basic, yang afdal. Itu saja. Sebab apa ulama kata, kalau kita tak tahu yang terbaik yang kita nak buat, tak akan dapat pahala tambahan. Kenapa ulama sebut dalam kitab I'anatul Talibin, cara pembayaran pahala? Ulama sebut apa? Al-ilmu bil manwi. Benda yang kita buat ni sunat ni tuan-puan, untuk record, untuk dapat catatan sunat. Wajib tetap buat, dapatlah pahala wajib tu. Tetapi pahala sunat, pahala tambahan itu, pahala bonus itu, syarat kita kena tahu kita buat ini sunat ataupun afdal, dan cara kita buat kena dengan cara afdal, baru dapat pahala afdal. Lepas tu kita ambil tahu tuan-puan. Okey, yang ketiga, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, yang ketiga daripada 8 perbuatan sembahyang ataupun perbuatan dalam protokol sembahyang, yang ketiganya ialah rukuk. Makna rukuk, tengok rukuk tadi kita dah cerita makna dia, kita ulang sahaja sekali lagi tuan-puan. Makna rukuk dari sudut bahasa ialah tunduk. Itu bahasa. Kita nak hari ni bukan bahasa, tapi kita nak dari sudut syariat, dari sudut istilah agama. Apabila agama kata rukuk, kita nak tahu tunduk level mana yang dinamakan rukuk menurut syariat. Tetapi kalau menurut bahasa Arab tuan-puan, tunduk sedikit pun panggil rukuk dah. Anak-anak kita lalu depan tetamu, depan orang tua, tunduk. Itu rukuk nama dia dari sudut bahasa. Tapi dari sudut syarak, dia kena tunduk level, dia ada level minimum dan dia ada level yang terbaik. Makna rukuk dari segi istilah fiqh, ini yang kita nak. Ataupun makna rukuk dari sudut istilah agama ialah menundukkan badan seseorang yang sembahyang sehingga sampai kedua telapak tangannya dapat menyentuh kedua lututnya. Itu dia panggil wasyar'an inhina'ul musalli bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Itu makna
rokok. Kita tahu level rokok yang wajib, dan untuk mendapat pahala sunnah kita kena tahu perbuatan kita level sunnah ataupun dalam kitab fiqh sebut level afdal, iaitu aktsaru thawaban. Kalau kita buat kita tak tahu itu level sunnah, itu level afdal, itu level sunnah. Ulama sebut dalam kitab I'anatul Talibin, syarah bagi Fathul Mu'in, Syekh Zakaria Al-Malabari, Syekh Zainuddin Al-Malabari menyatakan tak dapat pahala sunat sekiranya kita buat kebetulan sahaja, bukan kita buat kerana tahu itu rokok sunnah. Itu rokok sunnah. Okey. Tengok dulu tuan-tuan, rokok level wajib, level pertama. Kita dah sebut tadi, level pertama tuan-tuan, dia ada 3 level rokok. Detailnya ada 4 lah. Yang keempat tu yang fail. Kita ambil dulu yang 3 ni, level 3. Pertama dia panggil aqallur rokok. Rokok kita dah tahu inhina, iaitu tunduk. Level sekurang-kurang dinamakan rokok dulu. Minimum rokok, iaitu tunduk kita, kedua tangan kita ini tuan-tuan sampai kedua kepala lutut kita. Pegang 2 kepala lutut itu sunnah. Tak pegang itu dalam mazhab al-Imam Syafi'i makruh, tak pegang tuan-tuan. Tapi nak cerita, pegang itu sunnah. Ukuran dia yang kita nak buat wajib ini, tunduk itu yang wajib itu. Tunduk kadar wajib, tunduk level wajib. Kadar tunduk kita, 2 tangan kita hulur kedua kepala lutut ngam-ngam. Itu dia panggil kadar ataupun level rokok yang wajib. Sekurang-kurang rokok. Level yang kedua yang sunatnya tuan-puan ataupun yang afdalnya, iaitu rokok yang kita duk buat itu sama kepala dengan punggung kita. Kepala dengan punggung sama, itu level sunnah, level afdal, dapat pahala afdal. Sekiranya al-Imam Zainuddin Al-Malabari kata, sekiranya kita tahu level itu sunnah, maka kita akan dapat pahala sunnah ataupun pahala afdal. Apa dia afdal? Aktsaru sawaban, terlebih catatan pahala sunnah. Bukan saja sunnah, tapi dia naik level kedua, level afdal. Bukan saja dapat pahala sunnah itu, tapi ada lagi pahala bonus. Itu dipanggil aktsaru sawaban, terlebih banyak nisbah catatan pahala. 2 level tuan-tuan. Saya dah tunjuk tadi demo tuan-tuan, tak tunjuk dah? Dah tunjuk dah tadi. Yang ketiga, ni level ketiga, berhati-hati tuan-tuan. Level makruh yang ketiga disebut dalam kitab Sulamus Sibyan jilid pertama, level ketiga ini. Disebut juga di dalam kitab Fathul Qarib, syarah bagi kitab Fathul Qarib ini matan, syarah dia Bajuri Ibn Qasim. Disebut juga Fathul Mu'in, syarah dia ialah I'anatul Talibin. Banyak dalam kitab-kitab mazhab Asy-Syafi'i sebut. Yang ketiga ini tuan-tuan, level rokok yang makruh, elakkan, jangan buat, tidak ada pahala. Cerita sah tu sah lah. Kita dah sembang soal improve, nak tingkatkan kualiti ibadat, bukan nak buat benda makruh yang tidak ada pahala. Macam mana tuan-tuan? Kepala dia lebih rendah. Kepala dia lebih rendah daripada apa? Daripada punggung dia. Macam mana nak jadi rendah? Teknik silat di mana? Silat tekniknya dia, cara dia pegang. Ini sunnah yang berbeza, yang asing. Sunnah yang asing, 2 tangan kita ni pegang di 2 kepala lutut. Kalau tak pegang makruh. Sunnah dalam mazhab Syafi'i pegang. Itu nak cerita sunnah dan wajib. Sunnah dan wajib kita duk buat lama dah, itu sunnah. Baik, kalau kita silap posisi tuan-tuan, pergi pegang di 2 betis, kenapa dia jadi turun kepala ni? Biasanya 2 tangan dia pegang, sepatut pegang 2 kepala lutut, tiba-tiba dia pergi pegang di 2 betis dia. Apabila dia pegang 2 betis dia tuan-puan, apa akan jadi pada kepala dia? Biasanya dia tunduk ke bawah. Dia akan rendah kepala dia, punggung dia daripada punggung dia. Maka kadar ini dipanggil makruh di dalam mazhab kita. Tidak ada pahala. Tempat itulah, tempat lain tu okey, baliklah kalau dia buat cantik. Kerana bayaran pahala disebut di dalam kitab I'anatul Talibin, bagi Syekh Bakri Syatta,
Al-Imam Bakri Syattar menyatakan bagaimana cara bayaran pahala ini, sembahyang ni. Pahala dibayar berdasarkan setiap rukun perbuatan. Tapi ingat, rukun perbuatan yang dia buat cantik, yang tidak ada pelanggaran etika, pelanggaran hukum. Maksud pelanggaran hukum ni jangan buat dua benda. Sama ada pelanggaran itu dari sudut haram dia buat, tidak ada pahala, ataupun makruh dia buat, tidak ada pahala. Sah sembahyang dia, cuma pahala tidak ada. Itu cara pembayaran pahala yang disebut oleh Al-Imam Syekh ataupun Syekh Bakri Syattar. Baik. Jadi tuan-tuan, itu cara rokok yang makruh. Saya tunjuk yang makruh. Tadi saya dah tunjuk yang afdal. Yang makruh tuan-tuan, dua posisi ini sepatutnya cantik di sini. Sepatutnya nak cantikkan kepala tuan-tuan, kepala kita dengan punggung cantik, mata bukan tengok di kaki. Mata yang afdalnya tuan-tuan tengok di tempat sujud, bukan tengok di kaki. Kalau tersilap teknik, dua tangan ini dia letak di betis ni, maka dia akan terlebih. Itu dia panggil rokok yang makruh, terlebih. Yang keempatnya tuan-tuan, yang keempat ni disebut dalam kitab Sulamus Sibyan juga jilid yang pertama. Yang keempat ini apa dia? Rokok dalam keadaan boleh membatalkan sembahyang. Membatalkan sembahyang. Bukan jenis rokok tu batal, tidak. Pergerakan dia. Jenis rokok, dia rokok dalam keadaan makruh, tetapi sambil tangan dia bergerak. Ini dia ada kaitan dengan formula pergerakan di dalam sembahyang. Dia ada kaitan dengan formula pergerakan dalam sembahyang. Dia rokok tuan-puan, tangan dia di betis, kemudian dia bergerak 1, 2, 3. Dia panggil sambil rokok, dia urut dia punya betis dia. Dia buat teknik urutan betis. Dia tak ada kerja tuan-puan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi dah habis 3 kali. Tu imam ni lama sangat, maka dia urut betis dia 1, 2, 3. Memang tak ada kerja lah. Formula pergerakan selalu kita sebut. Bulan depan insya-Allah kita akan sambung balik. Pergerakan dalam mazhab kita, pergerakan berat 1 kali harus serta makruh. Kalau 2 bukan makruh, 2 berturut-turut haram, tak batal. 3 berturut-turut haram lagi batal. 3 berturut-turut haram lagi batal. Sambil dia rokok dalam keadaan makruh, betis tadi kan dua tangan dia duduk di betis, kemudian dia urut. Jaranglah orang buat. Nak ceritanya ini situasi yang boleh membatalkan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung bulan depan tuan, syarat sah rokok terbahagi kepada 5 perkara. Itu kita akan sambung bulan depan. Kita dah tahu bahagian rokok ada 3 ataupun 4. Kita akan tengok yang last kali, subtopik yang terakhir, iaitu syarat sah rokok. Nak sempurna rokok kita itu mesti jaga 5 peraturan asas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك المتطهرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.